TV KPM. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Direct Shop dan hari ini bersama saya Syafiqah, saya ada suatu produk yang istimewa dan paling hebat. Ini dia pembasmi kuman yang sangat-sangat istimewa. Caranya saya tunjuk ya. Saya ada tuala dan saya tunjuk bagaimana ia membersih dengan sangat sempurna. Kita lihat, kita sembuh dan kita lap dengan satu libasan. Sudah bersih. Nampak? Tiada kuman, tiada virus, tiada bakteria. Sangat-sangat berkesan. Kalau anda mahu... Cik, baru je saya nak memanggil kepada semua yang sedang melihat ni untuk membeli produk saya ni. Cik, ni pembasmi kuman yang paling terkini dan paling bagus. Sangat bersih. Sangat bersih. Dapat cik lihat, memang bersih di sini ya. Nampak tiada langsung apa-apa. Bagus, kuman bersih. pun tak ada. Tapi produk awak ni macam saya tengok kurang menarik lah. Di mana dia punya label dia, di mana dia punya iklan dia, kenapa kosong sangat ni saya tengok? Oh, kosong ya? Tidak pernah saya terfikir sebelum ini. Jadi mungkin itu sebabnya produk ini kurang dapat sambutan lah, Encik. Kurang dapat sambutan? Sebab awak tak menghasilkan logo, awak tak menghasilkan label dia, awak tak menghasilkan iklan dia. Macam mana produk tu nak diterima baik di pasaran? Nampaknya banyak lagi proses yang perlu dilibatkan. Betul. Kalau macam tu, Cik, boleh tak Cik bantu selesaikan masalah saya ni? Boleh. Awak nak tingkatkan jualan produk awak? Ya, Cik. Jom ikut saya. Okey, Cik. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi Selamat Mendengar Rendah bersama saya Syafiqah Farahin, dan hari ini mata pelajaran kita ialah Reka Bentuk dan Teknologi atau secara ringkasnya RBT bagi tingkatan 3. Nak tahu lebih lanjut apa yang kita nak belajar? Sebelum itu saya ingin memperkenalkan cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Amir, ataupun sebagai pakar penasihat untuk melariskan produk anda. Gurau cikgu. Okey. Sebelum kita mulakan, juga saya ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Atika Adni dari SK Kuala Kubu Baru, Selangor. Cikgu Atika, apa khabar? Alright, baik. Terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah, Cikgu Amir, ataupun pakar penasihat bagi melariskan produk ni. Cikgu, sebenarnya apakah tajuk kita untuk kelas hari ini, Cikgu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid, kepada Syafiqah, murid-murid yang ada di rumah. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang pemilihan iklan produk. Okey, pemilihan iklan produk. Macam Syafiqah tadi, Syafiqah ada produk. Ya, tak betul? Menarik, Cikgu. Tak menarik sebab kosong sangat produk tersebut, betul? So kita nak cuba hasilkan iklan okey untuk produk tersebut supaya ia boleh diterima di pasaran dengan begitu baik. Oh, jadi bukan setakat yang cikgu sebutkan logo dan kena ada label, tapi iklan juga penting. Ya, penting, sangat penting. Okey, untuk melariskan lagi jualan kita ataupun jualan produk tersebut. Okey, Syafiqah, boleh kat boleh, situ? Cikgu. Okey, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita kena tahu tentang fungsi iklan. Apa fungsi iklan tersebut? Okey, yang pertama adalah iklan adalah untuk mempromosikan produk. Kita ada produk yang baik, kita ada produk yang bagus, dan kita perlu mempromosikan produk tersebut supaya sampai kepada target pelanggan kita. Okey, setiap produk ada target pelanggan yang tertentu. Okey, menjurus kepada pelanggan-pelanggan yang tertentu. So dengan cara kita buat iklan, kita berjaya untuk mempromosikan produk kita. Okey, malam tadi saya tengah main internet, malam tadi saya ternampak ada satu iklan yang sangat menarik bagi saya. Kenapa dia menarik, Okey, Cikgu? kenapa saya kata menarik? Bagaimana dia mempromosikan produk dia? Kalau Syafiqah pernah tengok, lampu jalan kan dia ada dua cabang. Betul tak? Lampu jalan ada dua cabang, lampu sebelah kanan, lampu sebelah kiri, betul? Okey, saya tengok iklan tersebut, yang bagi saya sangat menarik adalah diletakkan satu macam
pisau tiruan, pisau olok-olok, pisau yang olok-olok, ya. letak betul-betul di tengah-tengah lampu tersebut. Cabang tersebut menunjukkan bahawa macam ibarat pisau itu sangat tajam sehingga boleh memotong lampu tersebut. Dia macam ibarat. Oh, jadi dia nak jual pisau, dia bukan nak lampu. jual pisau, dia bukan nak jual lampu, tetapi bagaimana cara dia mempromosikan produk tu sehingga apabila orang yang naik motor ataupun naik kereta, apabila nampak lampu tersebut, dia akan pandang 2-3 kali. Apa tu? Pisau. Dan dia letakkan nama produk tersebut. Itu adalah bagaimana dia mempromosikan produk tersebut sehingga boleh menarik perhatian orang lain. Dan pelanggan-pelanggan ni ramai. Okey, kita ada pelanggan yang ramai. Maksudnya ramai yang berminat kepada produk-produk yang menarik, Syafiqah. Ya, Cikgu. Okey, dekat situ kalau kita lihat bagaimana dia mempromosikan produk tersebut. Yang kedua adalah untuk memperkenalkan produk. Memperkenalkan produk, maksud dia adalah produk itu biasanya produk-produk yang baru ataupun telah dikemaskini dengan begitu baik. Maksudnya produk itu dah dikemaskinikan ataupun dah di facelift kan, dan kemudian dia nak mempromosikan produk tersebut semula. Contoh macam iklan ubat gigi. Kadang-kadang ubat gigi tu, ubat gigi yang iklan dia adalah iklan yang lama. Kemudian apabila dia keluar produk yang baru, dia iklankan semula dengan penambahan yang lebih baik. Itu kita panggil dia memperkenalkan produk, Syafiqah. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan jualan produk atau perkhidmatan. Macam Syafiqah tadi, apabila kita buat iklan, kita boleh meningkatkan jualan produk kita dan juga perkhidmatan kita, Syafiqah. Sebab itulah pentingnya iklan dalam mempromosikan produk kita supaya lebih ramailah orang tahu tentang produk kita tu. Betul, Cikgu. Orang kata knowledge is power. Betul. Sebab itu bagi saya mudah saja, iklan mesti cantik. Baik, Cikgu. Pendapat saya senang. Ya. Iklan mesti cantik. Mesti cantik. Cantik, orang suka tengok, orang akan berminat nak tahu lebih lanjut, orang akan beli produk kita. Okey, Cikgu. Kat situ saya rasa sangat jelas dekat situ. Cikgu, ciri-ciri yang cantik ni, bagaimana, Okey, Cikgu? ciri-ciri dia pula. Okey, kita tengok kepada ciri-ciri pengiklanan yang berkesan. Okey, bagaimana nak menghasilkan iklan yang berkesan? Terdapat 6 ciri, Syafiqah. 6 ciri utama untuk kita hasilkan iklan kita supaya berkesan dan sampai kepada target pengguna kita, Syafiqah. Okey, Cikgu. Yang pertama adalah iklan tersebut mestilah kreatif. Saya akan ulas lanjut benda ni untuk pada segmen yang kedua. Saya akan go through laju sikit. Okey, yang kedua adalah iklan tersebut mestilah memberi impak. Impak maksudnya apabila orang pandang iklan kita, orang akan pandang sekali lagi. Wih, cantiklah. Walaupun produk tu orang tak tengok lagi, orang cuma tengok pada iklan saja, so orang dah tertarik dengan iklan dan juga produk. Okey, yang ketiga adalah message yang jelas. Yang keempat adalah maklumat yang tepat. Maksudnya kita masukkan maklumat-maklumat yang penting tentang kelebihan produk dan sebagainya ke dalam iklan kita. Yang kelima, mudah diingati. Yang ini sangat penting. Mudah diingati ni maksudnya apabila orang tengok saja iklan kita, walaupun kita buat iklan yang sangat mudah, sangat simple, orang akan tahu, ni produk apa? Dia dah tahu ni produk apa. Contoh macam ada satu jenis jenama makanan ringan. Dia guna huruf saja kan? Huruf kan? Warna tu saja. Orang dah tahu dah itu produk apa. Maksudnya dia telah tersemat dalam pemikiran pelanggan dia. Dan mudahlah untuk dia untuk menghasilkan iklan. Kadang-kadang dia letak huruf saja, orang dah tahu. Contoh anak saya sendiri, dia dah tahu itu iklan apa. Ya. Itu kelebihan apabila iklan tu capai sampai mudah untuk diingati. Dan yang terakhir adalah unsur unik dan tersendiri. Unik dan tersendiri ni maksudnya ada perkara-perkara unik yang kita masukkan dalam iklan kita. Dan yang paling penting sebenarnya tidak menirulah. Tidak meniru daripada iklan-iklan yang lain. Okey, so ada cara-cara dia bagaimana untuk kita hasilkan iklan kita berdasarkan daripada 6 ciri iklan berkesan ini. Nanti saya akan ajar Syafiqah lebih lanjut berkaitan hari ini. Ya, Boleh? Cikgu Amir. Terima kasih, Cikgu. Kita akan sambung lagi, tapi sebelum itu kita akan berhenti berehat dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Didik TV KPM.
Anda masih lagi bersama kami di slot mendengar rendah dan hari ini mata pelajaran kita RBT bagi tingkatan 3. Dan untuk segmen kali ini sebenarnya kalau kita dah pun belajar antara apa fungsi iklan ni, tapi kalau kita fikir banyak iklan di luar sana, tapi apa yang menyebabkan sesuatu iklan itu berkesan? Jom kita tanya cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Amir. Silakan cikgu. Okey Syafiqah. Okey, kita terus kepada 6 ciri iklan berkesan tadi. Okey, saya akan terangkan satu persatu supaya kita jelas dan nampak apa yang murid perlu tahu berkaitan dengan perkara ini. Okey, yang pertama, kreatif. Okey, kreatif ni bagi saya adalah ilustrasi atau perkataan yang mempunyai daya penarik. Okey, contoh kalau kita lihat iklan yang berada di sebelah slide itu. Okey, kalau kita lihat dekat slide itu, dia menunjukkan seorang yang sedang menggigit billboard. Menggigit billboard sampai billboard itu tertanggal. Okey, sebenarnya ia adalah iklan. Dia adalah iklan untuk memberitahu bahawa produk ubat gigi tersebut adalah produk yang bagus sehingga gigi dia menjadi lebih kuat dan boleh menarik billboard tersebut. Wah, cikgu, ini kita panggil dahsyat. dia unsur kreatif. Okey, contoh macam saya cakap tadi yang pasal pisau tadi, masih ingat pasal pisau? Ada lagi satu iklan yang saya jumpa di mana kita tahu eskalator, betul? Okey, kita naik eskalator. Pada eskalator tu diletakkan gambar dua buah bateri. Dua buah bateri yang menyatakan bahawa bagaimana untuk kita gunakan eskalator tu, menyatakan bahawa bateri itulah yang digunakan untuk menghidupkan eskalator. Sudah mencukup untuk membekalkan tenaga. Ya, betul. Itu daripada sudut kreatif, Syafiqah. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah memberi impact. Okey, memberi impact ni senang je. Ibaratnya iklan tu apabila dipamerkan kepada pengguna akan pandang 2 kali. Terus ada impact dia dan pengguna nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan iklan tersebut. Kalau kita lihat iklan yang berada dekat slide kita tu, kita tengok dekat situ ada perkataan rasa premium. Pernah rasa premium tu apa? Tak pasti, tapi mesti hebat, cikgu. Mesti hebat. So orang nak tahu apa itu rasa premium. Dengan dia tengok gambar burger tu. Itu menyebabkan orang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan burger. Burger dia nama dia burger dish. So orang nak tahu apa lebih lanjut berkaitan dengan burger dish tu. Dengan gambar dia yang sebegitu, dengan burger, susunan burger dan sebagainya, menyebabkan orang rasa teruja nak tahu. Cikgu, biasa gambar macam ni kena letak di hentian trafik. Betul. Kerana kita nak tengok lama, bahaya kalau sambil jalan kan, cikgu? Dan biasanya dia boleh letak dekat highway dan sebagainya sebab apabila orang memandu memang lapar. Melihat ke depan kan. Lapar, nampak pula burger, dia capai kepada sasaran pengguna dia sendiri. Itulah yang saya pembeli dia sendiri. Sasarannya. Ya, sasaran tu sangat penting, Syafiqah. Okey, kita pergi yang ketiga, Syafiqah. Okey, yang ketiga adalah message yang jelas. Okey, message ni biasanya digunakan ayat-ayat yang ringkas. Okey, ayat-ayat ringkas. Contoh untuk produk yang ini kalau kita lihat dia menggunakan haruman sepanjang hari. Message dia nak disampaikan bahawa apabila kita pakai minyak wangi tersebut, harumannya boleh berkekalan sepanjang hari, Syafiqah. Itu kita panggil dia sebagai message. Okey, message. Dia bukan dikira sebagai maklumat sangatlah. Dia lebih kepada message. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada maklumat yang tepat. Maklumat yang tepat maksudnya dalam penghasilan iklan, kita perlu masukkan maklumat-maklumat yang penting ke dalam iklan tersebut. Tetapi, ada tetapi dekat situ. Apa yang tetapi dia? Janganlah kita masukkan terlalu banyak berkaitan dengan maklumat sehingga banyak perkataan yang kita nak baca. Terlalu banyak perkataan nak baca. Sebab iklan ni biasanya orang akan pandang sekali imbas, sekali je. Okey, lepas tu kalau kata terlalu banyak perkataan, lama dia akan tengok dan baca dan dia akan jadi bosan. Okey. So maklumat yang tepat ini sangat penting dan maklumat mestilah maklumat yang tepat dan maklumat yang betul. Apa jadi kalau maklumat itu tidak tepat dan tidak betul? Pembeli akan marah lah. Pembeli confirm akan marah dan bukan saja pembeli yang marah, pembeli juga apabila dia test produk tersebut tak sama dengan maklumat yang diberikan, pengguna boleh menyaman kita. Okey. Dekat situ yang kita tak nak. So maklumat yang tepat ini memang sangat-sangat penting untuk kita hasilkan satu iklan yang terbaik yang boleh diterima di pasaran. Okey, Syafiqah, clear Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri iklan yang berkesan nombor 5. Boleh, Syafiqah? Boleh, cikgu. Okey, kita lihat dekat sini, ada ciri yang kelima yang saya kata penting tadi itu adalah mudah diingati.
Mudah diingati maksudnya dia mempunyai ilustrasi ataupun dia mempunyai slogan ataupun dia mempunyai tema yang boleh ataupun mudah untuk diingati oleh pengguna. Okey. Apa contohnya? Contoh, kita lihat kepada iklan yang ada di slide, iaitu Hot FM. Ya. Saya rasa satu Malaysia tahu apa itu Hot FM. Ada orang kata itu adalah rancangan TV tak? Rasanya tak ada. Cikgu. Tak ada. Orang semua tahu itu adalah radio kan, untuk radio. So Hot FM ini telah berjaya menjadi satu iklan yang mudah untuk diingati. Iklan dia tu, gambar dia tu, logo dia tu menjadi satu iklan yang mudah untuk diingati oleh semua pengguna. Dan daripada kejayaan itulah dia boleh mencapai pengguna sasaran dia. Siapa pendengar sasaran dia, dia boleh capai dengan mudah. Macam saya rasa macam saya pun saya suka dengan Hot FM juga. Yeah. So dekat situ menunjukkan bahawa Hot FM ni perkataan yang sangat mudah. Hot FM telah berjaya mencapai kepada sasaran pengguna yang diperlukan oleh syarikat tersebut. Bila cikgu sebut mengenai slogan, betul. Kalau dari sebutan boleh tak cikgu? Contoh macam Hot FM tu kita nampak namanya. Betul. Tapi sebutan macam Syafiqah Farahin. Boleh ke cikgu? Boleh kan. Daripada sudut mudah diingati, dia slogan pun boleh diambil. Boleh diambil kira. Selain daripada gambar dia, selain daripada tema dia atau produk itu sendiri yang nampak hebat dan sebagainya, semua boleh jika dikategorikan sebagai mudah diingati. Okey, cikgu. Sebab sangat penting supaya dia ditanam di dalam pemikiran pelanggan kita. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ciri yang terakhir, iaitu unsur unik dan tersendiri. Okey, unik dan tersendiri ini maksudnya kita tengok kepada iklan dia, kita tahu bahawa iklan ni macam something unik berkaitan dengan iklan tersebut. Okey, kalau kita lihat di iklan yang dipaparkan tu, dia ada gambar lebah dekat situ. Okey, dia menjual madu. Iklan tu adalah untuk syarikat yang menjual madu. Tetapi dia letakkan lebah di situ dan diletakkan bunga di situ. Okey, dekat situ dah menunjukkan satu unsur yang unik, iaitu lebah itu menyedut nektar daripada bunga, betul? Sehingga terhasilnya madu. Maksudnya dia memberitahu bahawa madu itu adalah madu yang terbaik daripada lebah dan juga daripada bunga. Dekat situ menunjukkan bahawa iklan itu menggunakan unsur unik dan tersendiri, Syafiqah. Tak perlu tunjuk gambar produk. Tak perlu tunjuk gambar produk. Contoh, ini boleh jadi sebagai satu logo, sebagai satu label untuk produk tersebut dan ditampal kepada produk tersebut. Okey, cikgu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang lebih tinggi sikit, Syafiqah. Boleh? Cikgu, boleh. Okey, sekarang ni kita nak menganalisis iklan. Okey, di kaca TV ni kita dapat lihat ada 3 iklan, Syafiqah. 3 iklan. Iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga. Untuk pengetahuan Syafiqah, produk penggilap kasut magic ini, Syafiqah, adalah produk yang dihasilkan oleh murid-murid tingkatan 3. Okey, dia orang boleh buat produk tersebut. Okey, produk tersebut dia orang boleh buat untuk projek tingkatan 3, dan sekarang produk yang dah hasil tu kita nak buatkan iklan untuk produk tersebut. Okey, ada 3. Iklan pertama, iklan kedua dan iklan ketiga, Syafiqah. Okey. Saya nak tanya Syafiqah. Ya, cikgu. Okey, daripada ketiga-tiga iklan ni, Syafiqah rasa manakah iklan yang paling memberi impak kepada Syafiqah? Kalau rakan-rakan saya di rumah yang sedang menonton, lihat di sini, mungkin di mata kasar kita menilai yang kedua, cikgu, saya rasa. Yang kedua lebih baik daripada yang pertama dan yang ketiga? Betul, cikgu. Saya kunci jawapan. Kenapa? Kenapa agak-agak, Syafiqah? Kalau saya dapat menganalisis, ini analisis dari segi warnanya, cikgu. Warna dia yang begitu terang. Betul. Dan juga kalau lihat daripada gambar produknya, dia bersama kasut. Kasut itu menarik perhatian saya. Okey, betul, Syafiqah. Okey, dia meletakkan gambar kasut di situ. Okey, menunjukkan bahawa produk ini digunakan bersama-sama dengan kasut, Syafiqah. Okey, Syafiqah memilih iklan yang kedua adalah iklan yang terbaik di antara ketiga-tiga iklan ni. Ya, cikgu. Okey, kita lihat kepada analisis saya pula. Okey, ini analisis saya tau. Ya, cikgu. Maksudnya analisis saya ni tak semestinya tepat. Okey, kita cuba buat yang setepat boleh. Boleh, cikgu. Boleh, Okey, kita lihat kepada analisis iklan tersebut. Okey, kita ambil ke-6 ciri dan kita tengok adakah ke-6 ciri ini ada pada ketiga-tiga iklan kita, Syafiqah. Okey, jom. Okey, contoh iklan yang pertama adalah kreatif. Okey, ciri yang pertama adalah ciri kreatif. Kita tengok, adakah ketiga-tiga iklan ini mempunyai ciri yang kreatif? Bagi pendapat saya, ketiga-tiga iklan mempunyai ciri yang kreatif. Sebab
menggunakan warna-warna yang menarik sehingga orang boleh tertarik dengan produk tersebut. Jadi ini sedikit subjektif lah kepada mata kita. Pada mata kita. Bagi saya, okey, ketiga-tiganya nampak kreatif. Okey. Yang kedua adalah memberi impact. Memberi impact maksudnya iklan itu memberi impact kepada orang yang melihat iklan tersebut. Okey, daripada sudut penggunaan warna, daripada sudut tema dia. Okey, kalau kita lihat daripada sudut produk yang disusun, kalau kita lihat iklan yang pertama, produknya diletakkan secara menegak. Okey, iklan yang kedua, produknya diletakkan secara melintang. Produk yang ketiga lebih melintang lagi. Betul. Okey, dan itu memberi impact kepada orang untuk melihat produk tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan produk tersebut, Syafiqah. Ya, cikgu. Okey. Setuju dengan saya ketiga-tiganya memberi impact? Setuju sangat, cikgu. Okey, setuju. Bagus. Jelas Okey, seterusnya mempunyai mesej yang jelas. Okey, saya nak tanya Syafiqah sikitlah. Agak-agak kat sini mesej ni kat mana, Syafiqah? Okey, adakah mesejnya di mudah, cepat dan selamat? Cepat dan selamat. Ya. Okey, sebenarnya itu adalah mesej yang kita nak sampaikan berkaitan dengan produk kita. Okey, untuk iklan pertama ada mesej mudah, cepat dan selamat. Untuk iklan yang kedua dia ada handal. Handal, mudah dan cepat, dan iklan yang ketiga mudah, jimat dan cepat. Itu adalah mesej untuk kita beritahu kepada pengguna sasaran kita ataupun bakal pembeli sasaran kita bahawa produk ini sangat mudah, cepat dan selamat. Okey, seterusnya maknanya ketiga-tiga dia Syafiqah setuju Setuju. Seterusnya maklumat yang tepat. Okey, bila cerita tentang maklumat yang tepat, kalau kita lihat iklan pertama tu saya pangkahkan dekat situ. Pangkahkan tu bukanlah bermaksud dia tak ada maklumat langsung, Syafiqah. Bukan. Maksudnya tak dia tepat. masih ada maklumat. Okey, cuma kurang maklumat. Daripada sudut dia kurang maklumat, maksudnya maklumat dia tu sangat minimum. Okey, minimum. Manakala iklan yang kedua bagi saya maklumat dia lebih banyak, cuma perkataan dia adalah lebih panjang. Ya, betul. Okey, bila maklumat terlalu banyak, kalau kita lihat perkataan akan jadi lebih panjang. So, itu kita akan berbuat penambahbaikan nanti. Boleh, Syafiqah? Okey, seterusnya kita pergi kepada mudah diingati. Bagi saya, kalau kita lihat secara kita tengok kepada ketiga-tiganya mudah untuk kita ingati. Ya, sangat sebenarnya ringkas dan ringkas, straight to the point. Dia bagi saya lah, macam saya cakap tadi, cantik dan sebagainya. Boleh Syafiqah? Dan yang terakhir adalah unsur unik dan tersendiri. Okey, unsur unik dan tersendiri, produk kita ni diperbuat daripada kayu, Syafiqah. Kayu tu adalah satu unsur yang unik. Betul, untuk cikgu? satu produk. Biasanya produk diperbuat daripada plastik dan sebagainya, tapi dekat sekolah kita tak ada plastik lah nak buat, kecuali kita ada printer 3D lah kalau murid nak buat. Tapi kalau tak ada, kita pakai kayu. Kayu adalah salah satu unsur unik untuk produk kita. So ketiga-tiga iklan ada unsur unik dan tersendiri itu. Okey, kita pergi kepada rumusan keseluruhan. Okey, sekarang daripada 3 tu kita pilih 1, kita pilih iklan yang nombor 2. Okey, kita pilih iklan yang nombor 2. Okey, daripada sudut kreatif saya dah ulas. Okey, untuk kreatif tak ada penambahbaikan. Okey, semua everything okey. Untuk memberi impact, kita kena besarkan sedikit penggilap kasut magic tu. Kita besarkan sikit supaya nampak lebih wow. Okey, yang ketiga, mesej yang jelas. Mesej tu kita kekalkan dan kita tambah baik. Yang keempat, maklumat yang tepat. Maklumat akan ditambah kepada iklan tersebut. Okey, nanti saya akan tambahkan maklumat dia nampak lebih baik. Maksudnya ada satu lagi iklan yang kita kena buat. Iklan yang nombor 2 yang kita pilih, kita akan buat satu penambahbaikan lagi. Okey, seterusnya mudah diingati. Okey, mudah diingati bagi saya iklan tu dah cukup cantik dah. Mudah diingati, orang lihat pun nampak menarik. Lepas tu ada perkataan promosi wow. Okey, promosi wow tu memberi satu impact juga, impact kepada kita untuk mengetahui apa berkaitan dengan promosi dia. Okey, dan unsur unik dan tersendiri macam saya cakap tadi diperbuat daripada kayu. Okey, secara ikut kalau kita lihat dia dah jelas, okey? Semua kita nak buat penambahbaikan sahaja. Okey, berkaitan dengan produk tersebut. Atau berkaitan dengan iklan tersebut untuk kita buat penambahbaikan untuk menjadikan iklan tersebut menjadi lebih baik, Syafiqah. Baiklah, cikgu. Jadi bukan sahaja kita perlu melakukan 6 langkah yang cikgu sebutkan untuk mendapatkan ciri-ciri peiklanan yang berkesan, tetapi perlu kita menganalisis iklan dan membuat rumusan keseluruhan jadi untuk menambahbaikkan produk kita, kan cikgu? Okey, betul. Boleh tak saya nak tanya satu soalan sebelum kita berhenti berehat? berehat? Tak ada masalah, Syafiqah. Tanya je. Adakah semua iklan kita lihat di luar sana berbayar, cikgu? Okey, satu benda yang sangat baik. Okey, sangat baik. Biasanya iklan ini adalah berbayar, Syafiqah. Ya. Sama ada kita berbayar daripada sudut untuk kita mengiklankan produk kita sendiri. Maksudnya kita nak letakkan dia dekat media sosial pun ada berbayar. Media elektronik, okey, contoh televisyen, radio dan sebagainya pun kita perlu bayar.
Okey, untuk media cetak pun kita perlu bayar. Kita perlu bayar, kita nak print kena bayar. Kosnya, Betul, kos dia. Lepas tu iklan tersebut nak hasilkan iklan. Untuk membuat ilustrasi iklan tersebut, kita perlu membayar orang yang sesuai untuk membuat iklan tersebut. Tapi bagi saya, macam saya punya iklan ni tadi, ketiga-tiga tu saya buat sendiri. Okey, menggunakan satu aplikasi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Okey, dan saya yakin kalau murid-murid berjaya menguasai aplikasi tersebut, senang saja murid-murid boleh membuat iklan produk tingkatan 3 mereka sendiri. Terbaik, cikgu. Dan murid-murid boleh present, boleh tunjukkan kepada guru-guru, inilah iklan saya, iklan yang terbaik, dan bolehlah kita bawa ke Didik TV contohnya. Betul, cikgu. Sesungguhnya Reka Betul dan teknologi dapat menaikkan ataupun menimbulkan bakat semajadi dan kreativiti itu. Cikgu, betul, Syafiqah. jom kita berehat sebentar. Boleh. Dan boleh, kembali tak ada selepas masalah. ini di Slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Baiklah rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas mendengar rendah pada hari ini bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 3. Dan hari ini mata pelajaran kita yang kita akan beri fokus kepada tajuk pemilihan iklan produk. Dan untuk segmen kali ini sebenarnya kalau kita lihat iklan di luar sana banyak yang ada yang daya penarikan tersendiri, tapi nak membinanya dari kosong hingga jadilah suatu iklan yang menarik. Bagaimana cikgu, susah tak prosesnya? Okey, secara umumnya ataupun secara asasnya taklah susah. Cuma murid-murid perlu tahu bagaimana menggunakan aplikasi. Okey, saya bagi tahu nama aplikasi ni. Nama dia adalah Canva Education. Okey, sebelum saya ulas berkaitan dengan Canva Education tu, kita lihat bagaimana kita dah tambah baik iklan yang kita pilih nombor 2 tadi, Syafiqah. Okey, cikgu. Okey, ini adalah contoh iklan yang kita dah tambah baik daripada iklan kita yang nombor 2 tadi. Okey, iklan ini kita tambahkan dia punya kata-kata, orang kata kata-kata yang penggalak untuk orang melihat iklan tersebut, iaitu promosi mega. So orang akan terfikir apa benda promosi berkaitan dengan produk itu, dan kita letakkan satu ayat kasut kotor, tanda soal. So menyebabkan orang macam tengok kasut sendiri, kasut kotor. Okey, lepas tu dia tengok apakah berkaitan dengan produk tersebut. Okey, lepas tu kalau kita lihat dalam iklan ni, untuk diskaun tu saya dah buang perkataan yang banyak-banyak tu tadi. Okey, saya letak diskaun 30% sahaja, macam tu. Okey, so dia nampak lebih simple, lebih jelas, lebih terang, dan kemudian saya masukkan maklumat-maklumat dengan cara saya masukkan dia punya logo saja. Kalau kita lihat dekat situ ada logo bateri, ada logo gear, ada logo jam ataupun logo masa. Okey, itu adalah maklumat-maklumat yang saya tambah baik, tetapi tak perlu tulis maklumat tu banyak-banyak. Kita masukkan logo dan sedikit maklumat dia saja. Contoh macam bateri AA, contoh macam tu. Maklumat tu masuk dan orang nampak lebih cantik, lebih kemas dan sebagainya. Dan kemudian saya letakkan satu QR code ataupun kod QR untuk siapa yang berminat dengan iklan tersebut ataupun siapa berminat dengan produk tersebut, dia boleh scan ataupun boleh imbas sahaja QR code tersebut. Kalau macam ni cikgu, lalu satu saat pun sempat kita dapat maklumat yang banyak. Betul. Kerana imbas saja. Betul. Justru itu kita tak perlulah nak masukkan terlalu banyak maklumat dalam iklan kita sampai nampak agak serabut. So biarlah macam ni, letakkan satu kod QR, imbas sahaja, dah selesai. Okey. Sekarang kita dah lihat bagaimana saya mengubah ataupun membuat penambahbaikan berkaitan dengan iklan saya tadi. Betul tak Syafiqah? Daripada iklan yang kedua, saya tambah baik, dan inilah adalah iklan untuk penggilap kasut magic bagi saya yang terbaik. Sangat menarik cikgu. Okey. Seterusnya, kita nak belajar Syafiqah. Kita nak tengok sikit video. Okey. Video tu tak lama, saya rasa lebih kurang dalam 3 minit lebih saja, berkaitan bagaimana kita nak menghasilkan iklan atau mereka bentuk iklan menggunakan aplikasi Canva Education. Okey cikgu. Okey, dalam Canva Education ni sebenarnya dia banyak sangat template, terlalu banyak template. Template tu terlalu banyak. Kita boleh pilih mengikut kesesuaian kita, mengikut kreativiti kita. Nak tengok? Ya cikgu. Nak tengok? Jom. Jom sama-sama kita tengok video ni. Okey, pertama kita buka kita punya Canva itu sendiri dan kemudian kita memilih template. Saya tulis produk aja dekat situ. Saya tulis produk saja, so kita dapat lihat
beribu ataupun beratus-ratus template dalam tu ada, dan kemudian kita buat ubah sesuai template. Okey, ini adalah template kita, gambar dia jam tersebut kita remove atau kita buang, dan kemudian kita tambahkan dengan produk kita, iaitu pengilap kasut magic itu tadi. Dan kemudian kita susun, kita letakkan dia di tempat yang betul, dan kita ubah nama produk, kita masukkan pengilap kasut magic Syafiqah dekat situ. Okey, macam saya tulis tu, nampak kan? Okey, kemudian apa saja perkataan yang rasa kita perlu kekalkan, kita kekalkan. Manakala perkataan yang tidak perlu kita kekalkan, kita boleh buang, Syafiqah. Okey, cikgu. Okey, macam saya tadi, okey. Jualan hebat. Saya masukkan satu macam ayat-ayat perangsang. Jualan hebat. So orang nak tahu apa itu jualan hebat, apa yang sedang berlangsung ni. Okey. Dan kemudian kalau kita lihat, saya masukkan diskaun 30% dan sebagainya supaya dia menjadi lebih menarik. Ni contoh yang Syafiqah, bukan sebenarnya memang ada diskaun 30%. Tak semestinya, kita letak sebagai contoh. Dan kemudian ada perkataan-perkataan yang kita rasa kita tak perlukan dalam iklan tersebut, kita boleh buang dia. Dan kita tuliskan laman web produk. Laman web produk ni sangat penting lah, Syafiqah. Untuk memberitahu bahawa orang boleh search laman web produk tersebut. Okey. Dan kemudian kita masukkanlah kod QR. Kod QR maksudnya boleh imbas di sini. So pengguna-pengguna yang berminat kepada iklan tersebut boleh imbas kod QR. Kod QR yang saya masukkan tu adalah kod QR yang terdapat dalam Canva. Kalau produk kita sendiri, kita buatlah kod QR kita sendiri. Itu contoh saja, Syafiqah. Contoh saja. Okey. Boleh jelas Jelas, cikgu. Dan kemudian kita masukkanlah beberapa simbol-simbol yang kita rasa sesuai. Maklumat-maklumat yang perlu untuk iklan kita supaya tidaklah terlalu nampak dia terlalu kosong, Syafiqah. Itu sangat penting. Janganlah iklan tu sangat, orang kata nampak begitu kosong, macam tak, kurang menarik. So kita tambahkan maklumat-maklumat yang penting, tetapi menggunakan simbol sahaja. Itu lebih baiklah bagi saya. Contoh saya letak dekat situ bateri AA. Maksudnya dia memberitahu kepada pengguna bahawa produk ini menggunakan bateri AA ataupun bateri AA. Kemudian dia menggunakan dalam produk ni, dia ada menggunakan gear. Okey, kita letaklah gambar gear dalam tu. Okey, memberitahu bahawa produk ini menggunakan gear dan torque dia adalah tinggi. Apa itu torque? Torque itu adalah daya kilas. Untuk menghasilkan penggilap kasut magic yang terbaik, dia memerlukan torque yang tinggi, kekuatan kilas untuk membersihkan kasut yang tinggi, putaran yang kuat. Putaran yang kuat, Syafiqah. Okey, cikgu. Okey. Seterusnya kita boleh masukkan perkataan speaker dekat situ. Okey, macam bunyi speaker. Okey, sebenarnya saya nak ceritakan tentang produk ini boleh berfungsi dengan senyap. Ni sebab antara yang penting juga ni. Orang dah mencari produk-produk yang senyap. Contoh vacuum sekalipun ataupun pembersih pagas pun, orang cari pembersih pagas yang senyap. Betul, yang bising-bising orang tak nak dah. Okey, berfungsi dengan senyap dan bersih. Okey, lepas tu kita masukkanlah apa yang kita rasa perlu lagi berkaitan dengan kita punya iklan tersebut. Okey, cikgu. Okey. Dan iklan kita siap. Wah, sangat mudah sebenarnya. Dah ada template. Tapi macam cikgu sebutkan, banyak template di luar sana di Canva Education. Tapi kita boleh mencantikkan lagi hasil kita dengan kreativiti sendiri juga, cikgu, kan? Okey. Untuk Canva Education ni sebenarnya, Syafiqah, untuk pengetahuan Syafiqah lah. Okey. Sebagai seorang guru sebenarnya, untuk Canva Education ni saya boleh explore semua apa yang ada dalam tu sebagai seorang guru. Okey. Dan saya boleh invite ataupun mengajak anak-anak murid saya, saya invite dia, dan kemudian anak murid saya juga boleh explore keseluruhan Canva Education tersebut untuk menghasilkan iklan. Kalau kita lihat tadi, iklan tu boleh terhasil lebih kurang dalam masa beberapa minit saja. Betul, cikgu. Betul? Sangat pantas. Sangat pantas. Dan contoh iklan tu kalau kita lihat ada di sini. Di depan Syafiqah. Betul tu di depan Syafiqah. Okey. Bagaimana kita nak menghasilkan satu iklan yang terbaik menggunakan aplikasi yang bagi saya buat masa sekarang yang terbaiklah untuk peringkat education, untuk peringkat pembelajaran lah. Bukan profesional, kami bukan profesional, Syafiqah. Saya sebagai seorang guru, saya bukan profesional daripada sudut menghasilkan iklan. Tapi hasilnya memang nampak profesional, cikgu. Betul. Sebab tu saya kata iklan itu sangat-sangat penting. Okey, sekarang kita pergi kepada satu aktiviti. Boleh, cikgu? Antara saya dengan Syafiqah. Okey, dekat depan di hadapan sekarang ni ada satu macam Canva, tapi Canva manual lah. Ini secara manual lah. Okey, dia ada kat situ, jom bina iklan. Kita nak hasilkan satu iklan. Tadi kalau kita lihat, Syafiqah nak mempromosikan produk pembasmi kuman tadi pembasmi kuman. Betul. So, tapi dia tak ada logo, dia tak ada iklan dan sebagainya. Sekarang boleh tak kalau kata kita buat dia punya iklan dia, Syafiqah? Okey. Dengan cara
tampal dan cantum aja. Dia tampal aja Syafiqah. Tampal saja beberapa dia punya gambar-gambar dia sehingga terhasillah iklan. Sebab kalau kata saya nak buat Canva sekarang, bagi saya tak sempat masa dia kan. Masa dia sangat pendek. So kita buat yang mudah sekali Syafiqah. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Secara fizikal ya. Okey, secara fizikal saja. Okey, ini bagi saya sangat mudah. Syafiqah hanya perlu buka saja dia punya pelekat dan kemudian tampalkan iklan Syafiqah sendiri berkaitan dengan produk tersebut. Boleh Syafiqah? Boleh. Kita bermula dengan produk tu sendiri, botol dia Syafiqah. Boleh tak? Okey, botolnya sebentar tadi macam ni rupanya. Okey. Tapi saya tak akan biarkan ini sahaja seperti cikgu cakap agak kosong. Jadi lihat sebentar nanti ya bagaimana saya membuatnya. Jom ikut Syafiqah, saya. tampal. Ini yang saya belajar dari video sebentar tadi. Kita lihat produk terutama kita letak dulu. Betul. Dan seterusnya dia tak kisah Syafiqah kita nak dia sengit sikit ke, mengikut kreativiti kita. Tapi bagi saya kalau Syafiqah letak tegak, it's okay, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Macam tu kan cikgu cakap sengit, saya akan buat sedikit sengit dengan dia punya perkataannya. Perkataan dia. Okey, perkataan yang pertama, perkataan apa tu? Dia tulis apa? Yang ini antara faktor yang orang selalu cari cikgu. Selamat. Jimat. Haruman bunga. Okey, Syafiqah dah letakkan dekat situ. Maksudnya produk ini memberi maklumat kepada kita bahawa produk itu adalah produk yang selamat, produk yang jimat dan juga mempunyai haruman bunga. Kalau ada haruman bunga, mesti ada bunga. Ya, betul cikgu. Dan ini antara yang penting untuk produk kita cikgu. Betul. Nama produk saya. Nama produk tu sangat penting untuk kita beritahu kepada pengguna kita bahawa ini adalah produk kita yang kita nak sampaikan kepada pengguna kita. Okey, dekat mana sesuai kita letak nama tu Syafiqah? Okey, sebab nama ni yang penting kita ingat. Dan saya rasa nama yang saya pilih ni agak menarik, Kubasmi. Kubasmi. Macam saya pernah dengar nama tu, Kubasmi. Dan saya akan letak di tengah-tengah cikgu. Tapi sengit sikit. Okey, dia Syafiqah serongkan sikit. Dalam Canva pun kita boleh serongkan perkataan-perkataan tu, tak ada masalah. Kita boleh ubah perkataan, kita boleh ubah saiz, kita boleh serongkan dan sebagainya. Ini contoh yang manual. Tetapi bagi saya sangat berguna kalau kat sekolah. Kalau kata murid-murid nak bermain permainan ini dengan guru-guru pun tak ada masalah. Boleh dikategorikan sebagai murid-murid berusaha untuk mereka bentuk iklan diri sendiri. Betul cikgu, saya percaya dengan latihan memang kita akan lebih baik kan cikgu. Betul Syafiqah. Okey, cikgu telah mengajar saya bagaimana untuk menggunakan logo sebagai penanda ringkas untuk kita lihat. Jadi saya akan gunakan yang ini. Yang itu adalah untuk macam COVID-19 punya logo. Logo. Dia menunjukkan dia membunuh bakteria. Dia membunuh bakteria. Dan nak lagi kukuhkan pembunuhan bakteria, saya ada lagi satu logo cikgu. Nampak tak Syafiqah? Dengan logo sahaja dia dah memberi maklumat sebenarnya kepada pengguna Syafiqah. Dekat situ yang kita nak, sebab prospek pembeli kita ni luas. So kita nak menghasilkan iklan yang baik, memerlukan kreativiti kita. Sekarang ni Syafiqah telah mengkreativitikan benda ni ataupun iklan ini untuk menarik perhatian pembeli. Itu tujuan saya cikgu. Okey, seterusnya cakap mungkin sedikit ayat untuk menerangkan logo saya ini. Dekat bawah logo Syafiqah letakkan membunuh 99.9% kuman. Maksudnya produk Syafiqah tu sangat bagus, boleh membunuh kuman-kuman terutamanya di permukaan. Di permukaan maksudnya di permukaan meja, sebab tu tadi Syafiqah betul cikgu. So kita dah nampak sikit berkaitan dengan bagaimana Syafiqah mereka bentuk. Seterusnya ada lagi Syafiqah. Cikgu, informasi yang juga penting adalah isi padu ni cikgu. Adalah isi padu. Syafiqah nak letak dekat mana isi padu? Di sini ada ruang sikit. Ada ruang sikit. Syafiqah letak dengan botol. Boleh. 500 ml. So pastikan kalau produk kita betul-betul 500 ml, kita letak 500 ml. Kalau dia 350 ml, letaklah 350 ml. Jangan pandai-pandai kita tambah-tambah. Betul, maklumat kena tepat cikgu. Maklumat kena tepat. Saya dah pesan tadi, maklumat mesti tepat. Kalau tidak, kita kena saman. Okey cikgu. Seterusnya. Ni ayat untuk meyakinkan pengguna dan menarik. Nak yakinkan lagi pengguna berkaitan dengan produk kita. Ataupun iklan kita. Dekat mana nak letak tu Syafiqah? Saya nak letak di sini. Kerana Syafiqah serongkan bersama dengan nama tajuk nama produk saya. Kerana ini adalah slogan bagi produk saya cikgu. Bagus. Menarik bagi saya. Cecair pembasmi kuman. Nama dia Kubasmi. Ada lagi tak Syafiqah? Mesti ada lagi. Sebab cikgu, kita perlu menjadikannya lebih kreatif, lebih menarik. Jangan kosong saja. Jangan nampak kosong. Jadi dengan nampakkan itu dia lebih menarik Syafiqah. Macam mana lagi nak nampakkan lebih menarik? Kita letak apa lagi? Saya akan tambah bunga cikgu. Tambah bunga. Kenapa kita kena letak bunga?
Okey cikgu, sebab haruman bunga. Haruman bunga. Jadi Okey, so Syafika letakkan bunga dekat situ untuk menyerikan lagi iklan kita tersebut ataupun selain daripada untuk menyerikan dia juga untuk memberitahu kepada pengguna bahawa dalam produk kita ni ada haruman bunga. Ya, cikgu. Okey, untuk membasmi kuman. Maksudnya wangilah, kita guna-guna, kita lap-lap nanti ada bau wangi je Syafika. Orang kata kadang-kadang wangi ni akan menjadikan dia nampak ataupun kelihatan bersih juga cikgu. Dan sebenarnya jarang cecair pembasmi kuman letak haruman bunga. Yeah. So bila letak haruman bunga dia menjadi lebih wangi. Okey. Unik. So ada lagi tak Syafika yang Syafika nak tampal? Sudah siap cikgu? Sudah siap? Bagaimana? Okey. Dengan hasil Secara kasar yang saya nampak memang bagi saya menariklah apa yang Syafika buat. Okey, di mana Syafika letakkan dia punya nama produk tu secara menyerong supaya menarik lagi perhatian orang untuk melihat produk tersebut. Okey, lepas tu Syafika letakkan bunga-bunga, ada logo. Okey, macam saya cakap tadi, logo itu sendiri kalau kata pengguna kita lihat kepada logo, dia dah tahu bahawa produk ini digunakan untuk membunuh kuman, bakteria dan virus yang terdapat di permukaan. Secara umum dia, murid-murid sebenarnya boleh buat dekat sekolah benda ni Syafika. Okey, kalau katalah murid-murid kata Canva itu susah, jangan kita anggap dia susah. Okey, kalau kata kita anggap dia susah, memang susahlah jadi dia. Okey, sebenarnya untuk Canva ni saya belajar selama hanya lebih kurang dalam 1 jam saja saya belajar. Wah, sekejap tu. Daripada rakan saya sendiri, cikgu, saya bagi tahu nama dia, Cikgu Syamimi. Okey, Cikgu Syamimi daripada SMK Tinggi Saint David. Terima kasih kerana ajar saya Canva Education. Baik, terima kasih Cikgu Syamimi. Okey. Lepas tu saya dah boleh usahakan sendiri, buat sendiri dan sebagainya, dan sehingga terhasillah iklan-iklan yang seperti yang kita tengok tadi Syafika. Wah, itulah orang kata kalau tak tahu boleh tanya kepada rakan-rakan untuk membantu kita. Okey. Dan kalau kata nak buat secara manual, kita boleh buat sebegini dekat sekolah. Okey, dan benda ni kita boleh tanggal-tanggalkan. Bila kita tanggalkan, murid lain boleh cuba buat ubah suai pula iklan tu mengikut kreativiti dia sendiri. Betul. Maksudnya setiap murid boleh dapat iklan tersebut. Betul, saya percaya cikgu, dan seterusnya bolehlah kita membuat sedikit rumusan kalau lengkap ke tak iklan kita ataupun nak menambah baik. Ya cikgu? Betul. Okey cikgu Amir, kita akan berhenti berehat dan kembali selepas ini di Slot Menengah Rendah. TV KPM. Baiklah rakan-rakan semua, bagi mata pelajaran kita hari ini, Reka Bentuk dan Teknologi di Slot Menengah Rendah, kita telah pun belajar bagaimana hendak menggunakan iklan dengan cara paling berkesan dan fungsi iklan yang berkesan. Tapi kali ini kita dah sampai di segmen soalan cikgu. Segmen soalan. Ya cikgu. Soalan pengukuhan. Soalan pengukuhan. Jadi rakan-rakan semua bersedia dengan jawapan anda, kita sama-sama jawab. Jangan biarkan Kak Syafika seorang. Okey cikgu, jom. Okey, sama-sama murid-murid semua yang berada kat rumah, ibu bapa dan sebagainya yang menonton rancangan ni, marilah sama-sama kita jawab soalan pengukuhan ini. Menunjukkan bahawa kita dah faham apa yang saya ajarkan pada hari ini. Boleh Syafika? Baiklah cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan pengukuhan yang pertama Syafika. Okey, kalau kita lihat soalan tu, berdasarkan pilihan jawapan di bawah, okey, pilih jawapan yang betul bagi ciri pengiklanan berkesan. Ciri pengiklanan berkesan secara umum dia, saya dah maklumkan pada Syafika tadi, ada 6. Betul, ada 6. A adalah analisis produk, B adalah message yang jelas, C adalah kenyataan merangsang, dan juga D adalah reka bentuk iklan yang moden Syafika. A, B, C, D Syafika. Jawapannya cikgu, tentunya B cikgu. Tentunya B. Jelas. Ya ke? Betul ke Syafika? Betul cikgu, sebab saya tengok A, C dan D kurang tepat cikgu. A, C, D, walaupun pilihan jawapan pengganggu A, C, D tu dia kurang tepat, maksudnya jawapan yang tepat adalah message. B. Okey, so jawapan yang betul adalah jawapan B, iaitu message yang jelas. Okey cikgu. Okey, maksudnya Syafika berjaya menjawab soalan saya. Dengan itu saya nak anugerahkan Syafika. Syafika tampal sendiri boleh? Boleh cikgu. Saya bagi Syafika markah paling tinggi iaitu 3 bunga. Bukan 3 star. 3 bunga Syafika. Terima kasih cikgu Amir. Boleh Syafika? Okey, boleh cikgu. 3 bunga tarik ya. Tarik. Okey, Syafika tampalkan 3 bunga dekat situ. 1,
2. Okey, 2. Dan yang ketiga, cikgu. Mesti ada soalan lagi kan Okey, selepas ada tu, lagi, cikgu? ada lagi. Ada lagi. Kita ada 3 soalan pengukuhan. Sama-sama murid-murid dengan saya untuk menjawab soalan pengukuhan tersebut. Boleh? Baiklah, cikgu. Jom. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Oh, ada tiba-tiba dekat situ ada logo Hot FM. Tadi saya dah ulas pasal Hot FM ni. Saya bagi tahu tadi bahawa saya antara pendengar setia Hot FM. Ya, cikgu. So sekarang kita nak lihat apakah soalan berkaitan dengan Hot FM ini. Okey. Berdasarkan gambar raja di atas, gambar raja Hot FM tu, pilih ciri-ciri pengiklanan berkesan yang betul. Okey. Tadi dia satu je yang betul. So betul. sekarang ada 4 jawapan yang hampir betul, tetapi ada satu yang paling betul. A adalah mudah diingati, B adalah memberi impak, C adalah mesej yang jelas, dan D adalah maklumat yang tepat. Wah, banyak so betul. A, B, C, D. Yang Kat mana sini, yang paling tepat berkaitan dengan iklan Hot FM tersebut? Baik, cikgu, kat sini banyak sebenarnya jawapan pengganggu kan? Pengganggu. Tapi kalau ni sebenarnya nak menguji, kita fokus ke tak dalam Betul, kelas hari ni? Jadi betul. saya rasa kalau saya memang fokus tadi. Okey. Jawapannya A, cikgu. Jawapan Mudah dia diingati. adalah A, mudah diingati. Okey, sebenarnya kalau kita lihat iklan ni pun sebenarnya dia memberi impak juga kepada kita Syafika kan? Betul. Dia memberi impak, dia maksudnya ada impak tu, tetapi yang mana lebih betul, yang mana lebih tepat. Ya. Okey, so secara umum dia bagi saya yang paling tepat macam Syafika jawab tadi adalah A. So saya boleh menyatakan bahawa jawapan yang betul, murid-murid kita dekat rumah macam mana? Jawapan yang betul yang mana satu? Yang mana? So jawapan yang betul adalah jawapan A. Wah, Okey, betul. ada sikit suspense sebentar tadi. Pandai. Bagaimana Okey, so dengan jawapan dia nombor ni? adalah mudah diingati sebab semua dah tertanam dalam pemikiran kita bahawa Hot FM adalah stesen radio milik Media Prima. Semua orang tahu. Satu Malaysia tahu. Mudah diingati maksudnya perkataan Hot FM itu sendiri. Betul, cikgu. Okey. Dengan itu saya menganugerahkan Syafika 3 bintang. 3 bintang pula. 3 bunga. Wah. Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, cikgu. Terima kasih. Banyak bunga. Cikgu lelaki tapi bunga banyak, malu saya. Tak apa, cikgu. Saya suka bunga-bunga ni. Ada 6 bunga Syafika setakat ini. Sebab bila saya dapat tahu bahawa pengacara adalah wanita, saya dah ubah kepada bintang kepada bunga. Okey, terbaik, cikgu. Untuk Sangat menghargai sesuai. wanita. Okey. Terima kasih, Itu salah cikgu. satu mesej yang jelas yang saya nak sampaikan kepada pendengar pula kita punya penonton kita pada hari ini. Okey, mesej cikgu. saya lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni bukan pilih jawapan. Yang ini Syafika kena ulas sikit, beri sikit penjelasan. Okey, apa yang Syafika faham? Baiklah, Okey, cikgu. soalan yang ketiga dia adalah soalan yang terakhir kita pada hari ini. Okey, untuk soalan yang ketiga, okey, jelaskan maksud. Maksudnya Syafika cuba jelaskan sedikit apakah maksud maklumat yang tepat bagi ciri pengiklanan berkesan. Okey, maklumat yang tepat ni apa Syafika? Apa sebenarnya Syafika? Maklumat yang tepat ni perlulah ada, cikgu, kerana ia memberi tentang ciri-ciri tentang produk Ciri-ciri. tersebut. Okey, betul. Itu sangat tepat. Tepat dengan dia punya kegunaan dia, hasil dia. Dan maklumat itu mestilah tepat. Ya, tak betul, cikgu. boleh tidak tepat sebab dia memberi tahu kita tentang kelebihan, ciri-ciri produk, bagaimana nak gunakan produk dan sebagainya. Macam saya tadi saya letak logo kan. Betul, cikgu. Maklumat itu tepat dan saya gunakan konsep yang sangat mudah, letakkan logo dan perkataan yang sangat minimal. Sangat minimal. Okey. Dekat situ. So bagi saya penjelasan Syafika tu betul sebab Syafika ada menyebutkan tentang ciri-ciri produk tersebut dimasukkan ke dalam iklan. Okey. Secara umum dia, saya berikan Syafika untuk soalan ketiga sama juga 3 bunga. Wah, terima kasih, cikgu. Di atas bunga-bunga saya pada hari ini, harapnya Banyak murid-murid di rumah bunga ni pun ada dapat. Atas meja pun ada banyak Betul, lagi cikgu. bunga-bunga. Banyak Terkumpul. bunga saya beli banyak bunga Terima kasih, cikgu. Boleh Okey, tak so dapatkan? kita letakkan 3 lagi bunga. 3 lagi bunga. Baiklah, terima kasih, cikgu. Ambil untuk bunga-bunga ini. Satu. Tapi sementara itu, cikgu, Ya. boleh tak saya dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu untuk kelas kita pada hari ini, cikgu? Okey, secara rumusannya sebenarnya pada hari ini kita telah belajar banyak. Yang pertama kita telah belajar berkaitan dengan
apa itu fungsi produk. Yang kedua, kita dah belajar bagaimana untuk kita menganalisis kita punya iklan. Okey, bagaimana kita nak analisis, kita nak lihat kita punya iklan tersebut berdasarkan daripada 6 ciri-ciri iklan yang berkesan. Kita dah belajar. Okey, lepas tu kita dah tengok video bagaimana untuk menggunakan Canva Education. Macam saya cakap tadi, dalam tu begitu banyak, beribu, saya rasa ribu template yang kita boleh gunakan dan murid-murid boleh gunakan untuk menghasilkan iklan yang terbaik, Syafiqah. Ya, cikgu. Okey, dan kemudiannya kita dah buat iklan secara manual. Reka bentuk iklan secara manual. Kalau katalah tak nak gunakan Canva, nak guna secara manual, kita Boleh dah juga. didik, kita dah tunjukkan bagaimana untuk menghasilkan iklan secara manual, Syafiqah. Dan itu bagi saya secara rumusannya berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, Syafiqah. Ya, Cikgu Amir. Terima kasih. Balik kepada bunga kita. Okey. Cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan saya pada hari ini, Cikgu? Bagi saya lah prestasi Syafiqah sangat baik. Syafiqah mengikuti sepenuhnya kelas saya pada hari ini. Dan saya harap murid-murid yang berada di rumah pun ikut sama. Betul, Okey? cikgu. Tengoklah sama-sama apa yang saya ingin sampaikan dan apa yang saya telah sampaikan pada hari ini, Syafiqah. Okey, itu Ya, yang bagi Cikgu saya Amir. yang paling baik lah. Betul, cikgu sebutkan mengikuti kelas, tapi Ya. bagi mereka yang mahu mengikuti dengan lebih lanjut, di manakah mereka boleh mendapatkan bahan rujukan untuk buat latihan, cikgu? Okey, sangat bagus soalan tersebut. Okey, untuk bahan-bahan rujukan, murid-murid boleh mendapatkan bahan rujukan tersebut daripada Pelantar Delima KPM. Bukan saja bahan-bahan berkaitan dengan pembelajaran, saya difahamkan dalam tu ada set-set soalan yang pelbagai subjek, bukan saja berdasarkan RBT, bukan saja berdasarkan tingkatan 3, macam-macam subjek, macam-macam tingkatan ada dalam tu, Syafiqah. Ya, betul, cikgu. Rujuk saja pada link di paparan skrin. Baiklah, cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu Amir, kerana Okey, mengajar terima kita kasih banyak, Syafiqah. pemilihan iklan produk yang terbaik bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Atika. Sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.